Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari grup Blood Bank akan membentangkan desain lab kami dan juga slide perincian lab. Jadi kita mulakan dulu dengan lakaran 2D sebelum kita teruskan dengan lakaran 3D. Selamat datang ke lab Blood Bank. Ini adalah desain untuk lab Blood Bank kami. Pertama sekali ini adalah kaunter penerimaan dan penghantaran sampel, dan di sini jugalah adalah tempat menunggu dan untuk penerimaan dan penghantaran sampel. Seterusnya adalah phlebotomy room, di mana di sini penerimaan darah dapat dilakukan dan darah juga akan dilakukan screening test sebelum menjadi penderma. Seterusnya adalah cold storage room, di mana darah disimpan untuk mengekalkan kualiti darah. Kita masuk ke dalam lab Blood Bank. Seperti anda lihat, sebelah kiri ini adalah fridge untuk penyimpanan darah, mana di sebelahnya adalah radiator room, dan ini adalah kaunter untuk memasukkan data penderma ke dalam sistem berkomputer. Ini adalah lab section, di mana beberapa MLT akan melakukan segala maintenance yang berlaku di dalam lab Blood Bank. Seperti anda lihat, ada beberapa alat penting seperti centrifuge, fridge untuk penyimpanan darah, automated machine dan segala alat keselamatan di dalam lab Blood Bank. Ini adalah bilik mesyuarat, di mana segala mesyuarat akan berlaku di situ, dan ini adalah surau lelaki dan perempuan, dan ini adalah tandas untuk lelaki dan perempuan. Seterusnya, ini adalah pantry room, tempat untuk pekerja makan dan berehat, dan di sini adalah on-call room, lelaki dan perempuan, di mana tempat untuk pekerja yang melakukan on-call berehat. Dan ini adalah locker room untuk penyimpanan dokumen, dan ini adalah tandas lelaki dan perempuan. Sekian saja tour untuk desain lab Blood Bank kami. Sekian, terima kasih. Untuk lab Blood Bank yang pertama, ia adalah proses yang berlaku di makmal untuk memastikan darah yang disumbangkan selamat sebelum digunakan dalam pemindahan darah dan prosedur perubatan lain. Lab Blood Bank ni, ia juga termasuk untuk pemindahan dan pengujian penyakit berjangkit. Satu set ujian standard dilakukan di makmal sebaik sahaja darah didermakan, tetapi tidak terhad kepada yang berikut. Yang pertama adalah jenis darah, yang kedua adalah jenis RH seperti positif atau negatif antigen. Yang ketiga adalah pemeriksaan untuk antibodi sel darah merah yang boleh menyebabkan masalah dalam penerima. Yang keempat adalah pemeriksaan untuk jangkitan sekarang dan dulu, termasuk virus hepatitis B dan C, HIV, sifilis dan penyakit cagas. Ada bahagian-bahagian yang terdapat di dalam makmal tabung darah adalah yang pertama, bahagian kaunter. Pada bahagian ini merupakan bahagian di mana staf menerima dan menolak sampel daripada pesakit, memberikan bekalan darah yang diperlukan oleh pesakit, serta tempat untuk menyemak dan merekodkan data yang penting. Seterusnya adalah bahagian bilik beku. Bilik beku merupakan ruang untuk menyimpan produk darah yang perlu disimpan pada suhu yang beku. Seterusnya adalah bilik phlebotomi. Bilik phlebotomi merupakan ruangan di mana proses pengambilan bekalan darah dilakukan. Seterusnya adalah ruangan kerja makmal. Pada ruangan ini, ujian-ujian makmal dilakukan. Antara ujian-ujian yang dilakukan adalah seperti ujian penyesuaian darah antara penerima dan penerima. Selain itu adalah ujian pengkelasan darah mengikut ABO blood group. Seterusnya adalah ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan merupakan ruang yang digunakan untuk menyimpan bekalan darah yang didapatkan daripada penerima, serta ruang untuk menyimpan reagen yang digunakan untuk melakukan ujian makmal. Seterusnya adalah bahagian mesin pengempar. Bahagian mesin pengempar merupakan bahagian di mana bekalan darah akan diemparkan kepada 3 komponen utama. Seterusnya adalah bahagian mesin kariopresipitat. Bahagian mesin kariopresipitat ini merupakan tempat di mana kariopresipitat dihasilkan. Seterusnya adalah bahagian ruangan menunggu.
Ruangan menunggu digunakan untuk para penderma menunggu giliran mereka sebelum menderma. Seterusnya adalah ruangan solat. Ruangan solat digunakan untuk para Muslim beribadah. Seterusnya bilik perbincangan yang digunakan untuk berbincang. Bilik rehat yang digunakan untuk berehat. Tandas serta ruang makan. Terdapat beberapa main test yang dilakukan, contohnya ialah serology screening test, nucleic acid testing, group screen and hope GSH ataupun blood group test, group cross match GXM dan akhir sekali ialah antibody detection test. Firstly ialah serological screening test. Ujian ini merupakan penanda jangkitan transfusi transmitter sebagai contoh untuk penyakit HIV, Hep B, Hep C dan juga syphilis. Ujian ini adalah untuk mengesan kehadiran antibodi yang dihasilkan oleh pesakit yang dijangkiti penyakit tersebut. Kedua ialah ujian nucleic acid testing. Ujian ini adalah untuk mengesan kehadiran virus dengan mengesan bahan genetiknya sama ada DNA ataupun RNA. Sebagai contoh, mengesan kehadiran RNA untuk HIV dan juga hepatitis C virus dan mengesan DNA untuk hepatitis B virus. Ia boleh mengesan virus pada awal window period yang tidak dapat dikesan oleh saringan serologi. Tes yang ketiga ialah blood group test. Tes ini adalah untuk mengetahui ABO dan RH grouping. Ia juga boleh digunakan untuk pemeriksaan antibodi yang tidak dijangka. Tes yang seterusnya adalah group cross match GXM. Tes ini adalah tes antara sel darah merah penderma dan serum penerima. Ia boleh mengesan sebarang ketidakserasian bahawa antibodi dalam penerima akan menyebabkan hemolisis kepada sel penderma. Group cross match ini ialah tes yang terakhir untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya reaksi transfusi. Akhirnya, antibody detection test. Tes ini digunakan untuk mengenal pasti antibodi yang tidak dijangka yang dikesan dalam skrin antibodi. Tes ini memerlukan plasma ataupun serum pesakit. Ia boleh meramalkan keserasian antara antibodi penerima dan sel darah merah penderma. Salah satu instrumentasi yang terdapat dalam makmal tabung darah adalah termasuk blood bank automation system. Mesin ini adalah mesin automasi yang digunakan untuk menggantikan ujian saringan darah secara manual. Ia juga digunakan untuk menentukan jenis darah dan kesesuaian darah penderma sebelum diberikan kepada pesakit yang memerlukan darah dengan ciri-ciri fenotip yang spesifik. Instrumentasi seterusnya adalah water bath system dan gel guard incubator. Kedua-dua instrumentasi ini digunakan untuk menginkubasi sampel di dalam air pada suhu tertentu untuk satu jangka masa. Instrumentasi seterusnya adalah instrumentasi yang digunakan untuk proses penyimpanan dan instrumentasi yang terlibat adalah platelet incubator, refrigerator dan juga freezer. Untuk platelet incubator, mesin ini digunakan untuk penyimpanan platelet dalam pergerakan yang berterusan dan ditetapkan pada suhu bilik. Seterusnya, refrigerator. Refrigerator digunakan untuk penyimpanan sel merah dan juga whole blood pada suhu 2 hingga 6 darjah Celsius. Dan seterusnya adalah freezer. Freezer digunakan untuk penyimpanan cryoprecipitate dan juga fresh frozen plasma FFP pada suhu negatif 40 darjah Celsius atau suhu yang lebih rendah. Untuk instrumentasi yang lain yang perlu ada dalam makmal tabung darah, khususnya yang digunakan semasa proses pengumpulan darah adalah termasuk sphygmomanometer, blood bag sealer, microscope, plasma extractor, blood collection monitor, blood roller mixer dan juga hematocrit analyzer. Seterusnya adalah instrumentasi yang digunakan bagi proses mengempar sampel. Dalam makmal tabung darah, terdapat beberapa jenis mesin pengempar yang utama yang digunakan. Dan ianya adalah termasuk blood bag centrifuge, refrigerated centrifuge, gel card centrifuge, Eppendorf centrifuge dan juga microplate centrifuge. Terdapat beberapa alat radas yang digunakan di dalam makmal tabung darah. Antaranya ialah test tube ataupun tabung uji. Seterusnya, test tube rack ataupun rak tabung uji digunakan untuk meletakkan atau memegang tabung uji. Kemudian, terdapat dua jenis pipet yang digunakan di dalam makmal tabung darah, iaitu micropipette dan pasture pipette. Seterusnya, Eppendorf tube. Tube ini digunakan untuk meletakkan cecair yang mempunyai isi padu 2 ml ataupun kurang daripada 2 ml.
Seterusnya, beaker, ia digunakan untuk meletakkan cecair seperti air suling. Kemudian, gel card dan blood grouping tile merupakan alat yang juga digunakan untuk pengujian pengkelasan kumpulan darah ataupun ABO blood grouping dengan menggunakan cara yang berbeza. Bagi gel card, ia digunakan untuk gel card method, manakala blood grouping tile digunakan untuk tile method. Seterusnya, microplate. Ia mempunyai lubang yang banyak yang berfungsi sebagai tabung uji yang kecil. Kemudian, blood bag ataupun beg darah digunakan untuk menyimpan darah yang telah diambil daripada penderma darah. Seterusnya, slide dan cover slip digunakan untuk meletakkan spesimen dan kemudian dilihat di bawah mikroskop. Akhir sekali, dropper bottle digunakan di dalam makmal tabung darah untuk meletakkan reagen dalam jumlah yang sedikit. Seterusnya, terdapat juga beberapa reagen yang digunakan di dalam makmal tabung darah, iaitu antibody reagen, red blood cell reagen, anti-human globulin reagen dan Coombs control test. Terdapat beberapa peraturan yang harus diikuti oleh semua. Pertamanya, harus memakai PPE yang lengkap seperti lab coat, sarung tangan dan kasut. Seterusnya, hindarkan diri daripada memegang objek apabila memakai sarung tangan seperti pensel dan telefon bimbit. Bahan buangan hendaklah dihapuskan mengikut arahan yang betul. Segala kemalangan yang berlaku dalam makmal haruslah dicatat dan Peraturan yang seterusnya adalah dilarang untuk makan dan minum di dalam makmal. Hendaklah sentiasa menjaga keselamatan tangan anda dan menjaga keselamatan sampel dan chemical yang digunakan. Selain itu, barang yang tidak digunakan untuk melakukan ujian makmal hendaklah diletakkan jauh daripada working area. Dan peraturan terakhir ialah sampel dalam lab dilarang sama sekali untuk dibawa keluar tanpa sebarang sebab. Seterusnya, kita beralih kepada peralatan keselamatan yang harus ada di dalam sebuah makmal. Pertamanya ialah fire extinguisher dan fire blanket. Peralatan seterusnya ialah safety shower dan eye wash. Safety shower dan eye wash digunakan apabila berlaku kemalangan di mana berlaku kontaminasi chemical kepada kulit atau pakaian. Seterusnya ialah simbol keselamatan. Simbol keselamatan harus diambil tahu oleh semua dan wajib difahami untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Seterusnya, kita beralih kepada biological safety level. Ini merupakan biosafety level summary table. Bagi makmal blood bank menggunakan level 2, di mana boleh kita lihat agen yang digunakan dan praktis yang diperlukan bagi safety level 2 dan juga equipment yang diperlukan bagi menjaga keselamatan makmal. Quality management ataupun pengurusan kualiti dalam tabung darah adalah penting untuk memastikan penyediaan produk yang konsisten, selamat dan berkesan. Quality management terdiri daripada yang pertama iaitu QC, Quality Control, QA, Quality Assurance dan Quality Improvement. Untuk QC atau kawalan kualiti, memerlukan ujian untuk memastikan produk atau proses memenuhi standard. Ujian QC dijalankan ke atas darah untuk mengukur kualiti proses pembuatan komponen dalam darah tersebut. Keputusan ujian QC selalunya digunakan untuk mengesah sama ada peralatan yang digunakan di dalam tabung darah beroperasi dengan betul dan memberikan keputusan yang boleh dipercayai. Antara komponen yang terdapat dalam QC tabung darah adalah membuat saringan terhadap penderma darah, menyediakan SOP ataupun Standard Operating Procedure, blood safety labeling yang betul dan maintenance of logbook. QA ataupun Quality Assurance adalah wajib untuk menetapkan tata cara pekerjaan yang baik dalam tabung darah. Penggunaan amalan tata kerja yang baik dapat menjamin keselamatan transfusi darah daripada penderma kepada pesakit. QA termasuklah penyelenggaraan peralatan dalam tabung darah, membuat kalibrasi, penggunaan bahan reagen berkualiti, standardization, blood grouping and cross matching. Untuk quality improvement, memerlukan product improvement, process improvement dan pupil improvement.